Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami mau mengikut Yesus sepanjang hidup kami. 我们一生中要跟随耶稣。 Dan itu akan kami tunjukkan ketika kami menenungkan Sang Firman yang hidup. 但我们思想了你的话语，我们要表现出来。 Di dalam firman Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami ya Bapa. 接着你赐给我们你的话语， Pakai waktu di hadapan kami, pakai kedua hamba-Mu. 使用你两位仆人和使用我们的时间。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹平安。 Saya rasa ketika kita berkumpul pada pagi hari ini ada perasaan yang berbeda. 我感觉到我们今天早上聚集在一起有不同的感受， Kita bisa merasakan istimewanya berkumpul di rumah Tuhan. 我们会感觉到聚集在一起在神的殿是何等的特别。 Meskipun keadaan di luar tidak ideal, 虽然外面的情绪不对， tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh tetap beribadah. 但是上帝仍然给我们机会敬拜他， Dan biarlah kita boleh terus terfokus kepada Tuhan. 我们能够一直专心于主。 Saudara, tema hari ini untuk kita renungkan sama-sama adalah memilih untuk setia. 今天的讲题就是选择忠心， Yang terambil dari Yosua 24. 从约书亚记24章， Mari kita buka Alkitab kita, Yosua 24. 我们打开圣经约书亚记24章。 Bagian yang cukup panjang, ada 28 ayat. Kita akan baca sebagian saja, nanti sebagian akan kita baca di dalam perenungan khotbah. 经文有一点长，所以我们只是读一部分，其他的在起义经文的时候， Kita akan baca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu, lalu ayat 25 sampai 28. 我们先念第1节、第2节跟第25节到28节。 Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2 ayat 1 dan 2, lalu 25 sampai 28. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon tarbantin di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. 约书亚记24章第1节，约书亚将以色列的众支派聚集在示剑，召了以色列的长老、族长、审判官，并官长来，他们就站在神面前。约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说：古时你们的列祖就是亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。” 25节。 当日，约书亚就与百姓立约，在世间为他们立定履历典章。约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。约书亚对百姓说：“看哪，这石头可以向我们做见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话。倘或你们背弃你们的神， 这石头就可以向你们做见证，免得你们背弃耶和华你们的神。于是约书亚打发百姓各归自己的地业去了。 Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Nanti kita akan membaca beberapa bagian di dalam perenungan khotbah. 读经到此，其他的部分我们在思想神的话语的时候会继续读。 Saudara-saudara, waktu saya sudah tumbuh dewasa, saya ini termasuk cucu yang kecil, saya cucu ke-10. 我现在已经长大了，我算是第10个孙子。 Jadi waktu saya baru mau gede, saya udah punya ponakan. 当我快要成长的时候，我有一个侄子。 Ada satu keponakan saya yang suka bermain gitu ya, lucu sekali anaknya, dia suka bermain. 有一个侄子，他喜欢玩游戏， Dia suka bermain seperti ini.
他喜欢玩这样的游戏。 I've got a good news and a bad news. Saya punya berita baik dan berita buruk. 我有好消息跟坏消息， Mau tahu yang mana dulu? 你们要先定哪一 Which 个 one's 呢？ first gitu ya. Lalu dia juga suka minta balik. Tell me a good news and a bad news. Kasih dong saya berita baik dan berita buruk. 他就会告诉我，你先跟我讲好消息才坏消息。 Ya mungkin beberapa hari terakhir kita mendengar berita buruk. Tolong dong berita baik kasih saya. 这几天我们一直听不好的消息，求神给我们好的消息。 Dan kalau kita dengar khotbah minggu lalu, itu tentu saja berita buruk. 上个星期的讲道呢，还是坏消息， Temanya saja bila Allah sudah marah. 讲题就是若神发怒， Isinya tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau kamu tidak, kalau kamu tidak. 内容呢就是否则否则否则， Jangan, 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 jangan. 不可以不可以不可以。 Bahkan Pak Andreas memberikan kartu kuning. 安德斯牧师给黄牌警告， Itu berita buruk pasal 23. 这就是坏的消息。 Saudara, kita sekarang masuk ke pasal 24. 我们现在进入24章， Berita baik. 是好消息， Ada pembaharuan perjanjian di sini. 就是更新立约。 Bahkan LAI memberi judul pembaruan perjanjian di Sikem. 印尼圣经公会给的题目就是事件更新的立约。 Saudara, pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih namanya janji itu harus dibarui? 问题呢？为什么立约要更新呢？ Saudara-saudara di sini yang menikah apakah pernah ada gitu ya pembaruan janji gitu ya. Oh kayaknya kita udah kelamaan menikah nih, udah 15 tahun gitu ya. Anak-anak udah mau pergi, baru ini janji nikahnya. 我们在这里结婚，已经长时间，孩子已经长大了，是不是也是更新立约呢？ Saya harap tidak ada di sini. 我希望是没有， Rasanya tidak perlu, 我看是不需要， kecuali 除非呢， mungkin ada pelanggaran di dalamnya. 除非有违反的， Jadi kita menagih, kamu tuh janjinya setia gak sih? 我们就跟他说，你答应要忠心的。 Saudara, ada istilah kalau dalam bahasa Inggris dikatakan take it for granted. 有一个俗语说理所当然， Ya, bahasa Mandarin juga ada istilahnya. Bahasa Indonesia saya nggak tahu terjemahannya gimana ya, panjang mungkin ya. Ambil akhirnya seperti biasa mungkin gitu ya. Ambil terus sampai seperti biasa. 印尼文我就不知道要怎样翻译， Ya, jadi dalam bahasa Inggris dan Mandarin ada istilahnya. 但是在英文和中文里面就 Dan 有这个俗语。 saya tahu istilah Mandarinnya ketika saya melayani sebelumnya. 我知道这个中文的说法呢，当我之前侍奉的时候， Dari kisah seorang jemaat di tempat saya pernah melayani. 是在旧教会的一个会友。 Jadi waktu saya berada di sana dia berprofesi sebagai guru. 当我在那里侍奉的时候，他是一个老师， Bahkan dia kepala sekolah ya waktu itu. 甚至他一个校长。 Jadi awal-awal dia cerita, saya ini dulu cari pekerjaan susah sekali. 刚开始他说找工作的时候是很困难， Saya tidak punya ijazah, saya tidak punya WNI. 我没有文凭，也没有印尼籍。 Lalu ada satu sekolah kasih dia pekerjaan. 有一个学校就给他工作， Pekerjaan apa? 是什么样的工作呢？ Mengajar bahasa Mandarin. 就是教中文。 Karena memang waktu itu susah cari guru dan memang hanya itu yang dia bisa pada saat itu. Jadi dikasih pekerjaan lah itu kepada dia. 当时是很难找老师，而且他也没有什么本事，所以就让他教中文。 Ia coba buat kurikulum sendiri, gampang-gampang susah. 他设一篇自己的课程，并不容易。 Tapi lama-kelamaan tanpa terasa puluhan tahun dia jalani pekerjaan itu. 久而久之，不知不觉已经几十年了。 Jadi walaupun tanpa ijazah, tapi waktu itu dia yang paling senior, diangkatlah dia jadi kepala sekolah. 虽然他没有文凭，但是他是最有本事的，所以让他担任校长的职位， Ini perjalanan karir yang indah bukan? 是一个美好的事业发展，对吧？ Rasanya tidak punya apa-apa, tapi bisa dalam posisi yang tinggi. 好像没有什么，但是可以在最高的地位。 Saudara, tapi singkat cerita, keluarlah sebuah peraturan yang baru. Saudara-saudara yang di dunia pendidikan pasti tahu ini. 后来呢，你们在教育界也知道，出了一个新条例， Terlepas apapun pengalaman Anda, mau berapa tahun mengajar, puluhan tahun pun mengajar, harus punya ijazah. 无论你有多少个经验，但是你仍然要有一个文凭， Dan gelarnya itu spesifik ya, SPD, Sarjana Pendidikan. 就是至少要教业学士学位。 Bahkan sebenarnya saya misalnya magister teologi tidak punya gelar pendidikan, tidak bisa mengajar di sekolah sebenarnya. 我是神学的研究生，但是我也不能教书。
Nah saudara, waktu itu berita ini disikapi dengan sangat negatif olehnya. 当时呢，他听到这个消息呢，用负面的态度来 Dia 面 merasa 对。 puluhan tahun saya mengabdi, saya mengajar, sekarang kalian mau coba usir saya. 几十年的功劳，他们都不理会， Kalian tidak anggap ya? 你们都不理会。 Nah waktu itu ditawarkan kan ada, oh bisalah ambil gelar, ini jalurnya mudah. 当时呢，推荐他有一个专业学校， Ia menolak dengan keras. 但是他拒绝了， Bahkan tetap menolak turun dari jabatannya sebagai kepala sekolah. 他也拒绝了总校长这个职位离职。 Dan tentu kalau itu ketahuan, dipermasalahkan pemerintah, bahaya sekali 如果 sekolahnya. 政府知道了这件事情呢，会找麻烦。 Tapi satu saat dia cerita dia kedatangan tamu, tiba-tiba diketok rumahnya satu pagi. 有一天呢，有一天早上，有一个客人来到他的家， Seorang hamba Tuhan praktek yang masih muda. 是一个实行的神父。 Datang bertamu, dibilang boleh saya masuk Xiao Chang, saya mau minum teh. 他说：“校长，我要进去，我要喝茶。 Lalu ketika minum teh, ”当喝茶的时候， dia ditegur oleh hamba Tuhan muda ini. 这个神父呢就劝告他， Saudara, dalam keadaan seperti itu, Cak. dia bilang kepada saya, seharusnya saya marah tuh. 在这样的情况之下，应该是我要发脾气。 Tapi saya jadi teringat dulu puluhan tahun lalu, 但是我想起了几十年前， saya pernah janji sama Tuhan, 我答应了上帝， apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan suruh, pasti saya jalani. 你所赐给我，你吩咐我做什么，我一定实行。 Tapi begitu saya ada di atas, saya lupa sama janji itu. 但我已经在高的地位，我就忘记了这个约定。 Saya direkrut ini bukan karena saya hebat, saya nggak punya apa-apa ternyata. 我被录取不是因为我有多厉害， Saya harus memperbaharui janji saya ini, 我要更新我的约定， karena saya gagal. 因为我是失败 Saudara, 的 itu yang 人。 membuat dia akhirnya bertobat pada saat itu. 这件事情呢，让他悔改， Dan dia bersedia untuk turun dari jabatannya jadi guru Mandarin biasa. 他愿意从校长这个职位变成一般的中文老师。 Dan tidak lama, 2 tahun setelah itu dia akhirnya meninggal dipanggil oleh Tuhan. 不久以后Ya, 2年以后他就过世了。 ya saudara, ini satu kisah yang akhirnya happy ending ya saudara ya. 这是一个好的结局。 Karena dia meninggal dalam Tuhan tentu saja. 他在主里安息。 Saudara, Israel pada saat itu dalam keadaan yang kelihatannya happy ending. 以色列民呢，当时他们看起来也是有个好的结局， Tapi ternyata tidak saudara. 结果没有 Ada。banyak hal yang harus mereka bereskan. 他们要处理很多事情， Mereka perlu diingatkan. 他们需要被提醒。 Dan saat itu Yosua mengumpulkan semua pemimpin di hadapan Allah. 当时呢，约书亚召集了所有的领导人在神面前， Saudara, di mana tempatnya? 在哪里呢？ Di Sikem. 就是在事件。 Saudara, itu satu tempat yang bukan tempat biasa, saudara. 事件不是一般的地方， Dan memang orang yang dikumpulkan ini juga bukan orang yang biasa. 聚集的人也不是一般的人， Mereka adalah orang-orang yang punya jabatan di situ. 他们都是有地位的。 Nah, saudara, jabatan itu satu hal yang indah, tapi satu hal yang berbahaya juga. 地位是一个美好的事情，但是也是不好的事情。 Jabatan bisa membuat seseorang lupa daratan, 地位呢，能让一个人得意忘形， termasuk jabatan kita sebagai umat Allah. 包括身为神百姓的这个身份。 Dan saudara, ketika mereka dikumpulkan di Sikem, 当他们聚集在事件的时候， Sikem itu tempat yang penuh dengan memori. 事件就是很多回忆的地方， Setidaknya ada 2 hal yang bisa mereka ingat, 他们能够回忆2件事情， yaitu soal komitmen tapi juga soal kegagalan mereka. 就是有关心智和他们的失败。 Dan satu komitmen ketika mereka ingat bahwa moyang mereka Abraham dan Yakub pernah bangun mesbah di situ. 心智呢，就是他们的祖先亚伯拉罕曾经在那里建了祭坛， Mesbah perjanjian, komitmen. 立约的祭坛， Namun juga tempat kegagalan. 但是也是一个失败的地方。 Karena waktu itu Simeon dan Lewi juga melanggar perjanjian mereka dengan saudara-saudarinya di Sikem. 因为细棉和利位也是在事件违背了与他们兄弟的立约。 Nah, saudara, jadi ketika Yosua mengumpulkan mereka di situ lagi, 当约书亚把他们聚集在事件的时候， untuk mengingatkan mereka, 用来提醒他们， para tua-tua, para pemimpin itu punya memori.
那些长老和领导人都有回忆， Memori tentang komitmen moyang mereka, tapi juga kegagalan moyang mereka. 就是有关他们祖先的心智和他们祖先的失败。 Dan sekarang Allah ingin berbicara melalui Yosua kepada mereka. 现在上帝借着约书亚对他们说， Diingatkan tentang apa? 提醒他们有关什么呢？ Ada hal-hal yang dikerjakan oleh Allah sepanjang sejarah yang perlu mereka ingat. 就是神过去做了什么样的作为， Apa saja? 是什么样的作为呢？ Yang pertama adalah berkat Allah melalui garis keturunan. 就是神的祝福借着血统的关系。 Tentu saja kita sering mendengar istilah Abraham, Ishak, Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. 我们时常听到亚伯拉罕、以撒、雅各， Saudara, ini mungkin, bahkan saya yakin semuanya yang ada di situ tidak kenal siapa itu. 很有可能他们在那边都是不认识谁是亚伯 Tidak 拉罕、以 lihat 撒、雅各， secara langsung 他们 maksudnya. 也没有亲眼看见他们， Tapi mereka terus dengar nama ini. 但是他们一直不断的听他们的名字， Dan ini melambangkan bahwa karya Allah itu nyata. Karena dari Abraham yang mandul bisa muncul bangsa sebanyak ini di antara mereka. 象征着耶稣上帝对亚伯拉罕的作为是真实的， Tapi bukan hanya melalui garis keturunan, tapi juga melalui karya Allah yang nyata. 不只是借着血统关系，也是借着上帝的作为。 Misalnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. 比如他们从埃及地出来的时候， Saudara, tulah itu hal yang luar biasa, saudara. 在呢是很平常的 Dan 事 mereka 情， lihat. 他们也看见了。 Saudara, yang kedua, ketika mereka berada di padang gurun misalnya. 当他们在旷野的时候， Disertai Allah sendiri, 上帝亲自与他们同在， dikasih makan. 上帝赐给他们食物。 Lalu juga ketika mereka memasuki tanah Kanaan. 当他们进入应许之地迦南地， Bagaimana mereka modal jalan kaki keliling bisa dapat kota. 他们只是走路围绕着得到一个城市， Saudara, itu hal yang luar biasa. 这是何等奇妙的事情！ Dan sebenarnya masih banyak lagi hal yang mereka rasakan, yang mereka saksikan tentang penyertaan Allah. 他们还有很多经历上帝的作为。 Saudara, tapi kalau kita mau jujur, 老实说呢， apakah melalui janji ini kita puas, saudara, sebagai orang Kristen? 是否借着这个上帝的应许，我们身为基督徒就是很满足吗？ Apakah kita puas dengan janji keturunan dan tanah kepada kita? 我们是否对神的立约，借着血统的关系和土地是满足呢？ Atau kalau saya balik pertanyaannya, 如果我反过来问你们， apakah saudara yakin atau percaya bahwa janji Allah kepada kita itu hanya sekedar keturunan dan tanah saja? 是否你们相信神对我们的应许，单单只是靠血统关系和土地？ Tentu tidak, bukan. 当然不是。 Ketika kita berdoa setiap hari, kita meminta hal yang lain, bukan? 我们每天祷告，要求神很多事情。 Dan kita percaya janji Allah jauh lebih luas dari itu. 我们相信神的应许超越了这一切。 Itulah sebabnya mungkin kita tidak habis pikir ketika melihat orang-orang Israel, bangsa Yahudi itu memperdebatkan soal garis keturunan mereka. 我们看到以色列民一直争论有关血统关系，感到不可思议。 Kita juga mungkin geleng-geleng kepala ketika melihat Israel itu mempertahankan tanah mereka, merebut tanah. Dengan cara demikian kita geleng-geleng kepala juga. 我们也会摇摇头，当以色列民一直征战保护他们的土地。 Tapi memang dalam diri kita merindukan adanya satu perjanjian yang baru yang lebih daripada ini. 在我们心里面渴慕一个新的立约，超越了这一切。 Itulah sebabnya ada perjanjian baru yang juga diberikan oleh Yosua. Bukan kita perjanjian baru, saudara. Perjanjian yang baru ini yang juga ditantang oleh Yosua. 这就是为什么约书亚跟他们做了新的立约， Yaitu melalui perintah dan pilihan. 接着吩咐和选择， Saudara, ada 2 perintah dan 2 pilihan yang sederhana. 有2个命令和2个选择。 Perintah yang pertama, 第一个命令， takutlah akan Tuhan. 敬畏上帝。 Saudara, takut itu bisa banyak ya, saudara ya. 敬畏是有很多种的， Saudara bisa bilang takut sama misalnya ya, takut sama orang tua. Misalnya dulu ya, kalau kita ingat-ingat gitu, takut sama orang tua. 以前我们是怕父母、 Takut sama pendeta, sama musuh. 怕牧师、
takut sama ibu bapak guru misalnya dulu juga ya. 以前我们也是怕老师， Takut sama polisi kalau di lampu merah kita mau terobos ya 在 kan. 红绿灯的时候我们怕警 Atau 察。 sekarang kita punya takut yang sedang kita rasakan, takut sama demonstran 现 misalnya. 在我们也感到惧怕，因为示 Saudara, 威。 rasa takut itu berbeda-beda. 这个惧怕呢有不同的感受。 Tapi takut yang di sini dimaksud adalah takut yang lebih kesan sebagai hormat 在这里的意思呢，就是尊敬 atau tunduk. 还是敬畏。 Saudara, takut seperti itulah yang diperintahkan oleh Yosua kepada kita. 这样的敬畏让约书亚吩咐了以色列民， Dan bukan hanya takut saja, 不只是敬 yang 畏 kedua 而已， adalah beribadah kepadanya. 要侍奉耶和华。 Dikatakan di selanjutnya adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. 你们要诚实，你们要整心实意的侍奉他， Dengan tulus ikhlas dan setia, saudara, itu kondisi hatinya. 整心实意的侍奉他。 Saudara, beribadah ini bukan beribadah ketika hanya saat ini, saudara. 敬拜呢，不只是现在 Kita 我们 tahu- 敬拜， Kita tahu ibadah orang Kristen itu bukan sekedar di hari Minggu. 我们知道基督徒的敬拜不只是礼拜天而已。 Tapi saudara, kalau baca terjemahan yang lain, termasuk terjemahan asli, termasuk bahasa aslinya, 如果你们看原文， beribadah ini lebih cocok sebenarnya diterjemahkan sebagai layanilah. 敬拜的意思就是侍奉、服侍、 Layanilah Tuhan 侍奉主， dengan tulus ikhlas dan setia. 整心实意的侍奉他。 Saudara, ini dua perintah yang diberikan 这就是两个命令。 dan ada dua pilihan yang diberikan oleh Yosua, itu ada di ayat 15, saudara. 约书亚也给的两个选择。 Pilihan pertama yang diberikan adalah pilihan yang sangat jelas, pasti. 第一个选择就是很清楚的告诉我们， Itu beribadahlah kepada Allah. 要敬拜耶和华。 Pilih kamu mau beribadah kepada Allah 你们要敬拜耶和华， atau beribadah kepada Allah lain. 还是敬拜别的偶像？ Saudara, kalau kita baca ayat ini, rasanya kok Allah konyol sekali ya. 如果我们读这个经文呢，好像上帝是好像很好笑。 Saudara, kalau saya tanya pertanyaan ini kepada saudara, 如果我问你们， siapa yang mau pilih nomor 2 itu? 谁要选第二种呢？ Dan kalau saya bayangkan juga bangsa Israel pada saat itu, 我当时想象以色列民的， pasti juga mereka pikir ngapain ditanya, kita pasti pilih yang pertama dong, baru diingatkan pekerjaan Allah di masa lalu. 他们一定会想，为什么要问我们？我们刚刚被提醒有关上帝过去的作为。 Saudara, tapi firman Allah di ayat 15 berkata seperti ini, saya bacakan secara lengkap ya, karena kita tadi tidak bacakan. Di ayat 15 dikatakan seperti ini, namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Yang pertama, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. 若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？ Saudara, artinya 意思是 ini pernah terjadi. 曾经发生过， Ini pilihan yang jelas, 这是很清楚的选择 tapi。kejatuhan bangsa Israel juga jelas. 但是以色列民的堕落也是很清楚。 Saudara, memang sangat terlihat tipis ketika kita mau menyembah Allah dan menyembah ilah. 看起来有一点点不懂，我们要敬拜上帝还是敬拜偶像？ Dan memang pada saat itu bangsa Israel diminta untuk mengambil komitmen jadinya. 当时呢，约书亚要求以色列民要有一个信知， Komitmen melalui mengambil pilihan. 就是决心要选哪一个选择。 Saudara, kita akan praktek, saudara ya, kita akan melakukan bacaan bertanggapan sama seperti yang dilakukan antara bangsa Israel dengan Yosua. 我们要实习一下起因经文，好像约书亚跟以色列民的时候， Jadi memang tadi kita tidak baca ayat-ayatnya, tapi kita akan bacakan sama-sama melalui bacaan 我 bertanggapan. 们刚才没有念所有的经文，现在用起因经文。 Jadi akan dibacakan, saya baca bahasa Indonesia, nanti penerjemah akan baca dalam bahasa Mandarin, lalu nanti jemaat juga akan menjawab dalam bahasa yang bertanggapan juga saya. Oke, sudah siap ya? Oke. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tetapi
jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 14。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边侍奉的神呢，是你们所住这地亚摩利人的神呢？就以我和我家人，我必定侍奉耶和华。 Boleh dibacakan, ditunjukkan slide yang untuk bahasa Ayat Indonesia 15. yang ada jemaatnya. Boleh tunjukkan slide yang ini aja, itu dulu, yang slide yang saya buat. Bisa nggak? Oke, silakan jemaat sekalian, jauhlah daripada kami. Ayat 16。我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。 Saudara, di sini jawaban jemaat atau jawaban Israel adalah jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 现在你们的答案就是：我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。 Saudara, kalau ketika kita mengambil komitmen seperti ini, apa harapan respon kita? 当我们有了这个心智呢，我们就有什么样的回应呢？ Kita tentu berharap mungkin, wah bagus sekali komitmen kamu. 是好的心智。 Saudara, tapi Yosua waktu itu menjawab dengan satu pernyataan yang sangat mengerikan kalau bagi saya. 但是约书亚当时呢，他用一个句子来回答。 Dia menjawab seperti ini. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. 你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的，是祭血的神，必不赦免你们的过犯罪恶。 Saudara, bayangkan misalnya ketika kita memulai ibadah, 当我们开始敬拜的时候， kita biasa mulai dengan ayat panggilan beribadah. 一般我们用呼召的经文， Dan anggaplah yang hari ini begitu ya, 好像今天呢， ayat panggilan beribadahnya diucapkan secara bertanggapan misalnya gitu ya. 呼召的经文就是用起音经文。 Ya, misal seperti ini, bermasmurlah bagi Tuhan, gitu ya, kita baca sama-sama. Sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. 你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好，但愿这是普传天下。 Ini lalu misalnya ya, Yeli sebagai liturgis jawab, 就是主领的回答， bermasmur bagi Tuhan, tidaklah kamu sanggup. 向耶和华唱歌，你不可能， Saudara, kira-kira mungkin seperti itu ya perasaannya. 可能就是这种感受。 Gimana nggak sanggup, saya ada di sini kok. 我当然不可能，因为我在这里。 Bangsa Israel juga merasa demikian. 以色列民也是同 Ini 样的 saya 感受。 berada di tempat yang penuh memori juga kok. 我在很多回忆的地方， Kalian nggak tahu saya ini siapa? Ini pemimpin bangsa ini. 你不知道我们是谁，我们是领导人。 Saudara, tapi memang ayat itu tidak hanya sampai di sini. 但是这个经文呢，不只是到此。 Ada lanjutannya, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. 就是继续说，你们若离弃耶和华去侍奉外邦神，耶和华在降福之后必转而降祸于你们，把你们灭绝。 Saudara, kita baca bertanggapan lagi saudara dalam bahasa Indonesia dulu, nanti dalam bahasa Mandarin ya, nanti langsung. 我们接着就用几音经文。 Silakan jemaat terlebih dahulu ya, silakan. Tidak hanya kepada Tuhan saja. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Bahasa Mandarin silakan.
现在你们要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华以色列的神。 Ayat berapa? Oh, sudah ya. Oke. Nah saudara, lalu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. 我们必侍奉耶和华我们的神，听从他的话。 Saudara, perintah terakhirnya di sini adalah 最后的命令就是， jauhkanlah Allah asing dan condongkanlah hati kepada Tuhan. 你们要远离别的偶像，要专心依靠神。 Saudara, kita perlu serius saudara dalam hal ini. 我们需要认真的， Mungkin masih ada Allah asing yang kita simpan, 可能我们还隐藏的别的偶像， yang mungkin bentuknya bukan dalam bentuk patung, 可能不是雕刻的， tapi mungkin ada sesuatu hal yang kita nilai lebih daripada Allah kita. 就是我们评论比我们的上帝更高的。 Ada hal-hal yang membuat kita lebih condong ke sana dibanding condong kepada Tuhan. 我们更专心别的事情，比更专心上帝， Saudara, itulah kegagalan kita. 就是我们的失败。 Pada saat itu Israel dikumpulkan di Sikem juga untuk mengingatkan kegagalan moyang mereka. 当时以色列民被聚集在世间，就是提醒了他们的失 Dan 败。 saudara, kita juga perlu mengingat kegagalan kita dalam hal ini. 我们也需要记得我们的失败。 Kegagalan kita untuk setia kepada Allah. 我们失败要忠心于主。 Kegagalan kita untuk menjauhkan Allah asing, ilah-ilah itu. 我们失败，因为要远离别的偶像。 Kegagalan kita untuk terus condong kepada Tuhan. 我们失败，因为不忠心对上帝。 Saudara, kalau lihat bagian ini, 如果我们看这个部分， kalau nanti saudara baca lagi, mungkin saya harap tidak saudara, tapi saudara mungkin akan merasa nih kenapa ya berulang-ulang terus. 可能你们会想，为什么不断的重复呢？ Rasanya kok mirip-mirip aja gitu ya. Yuk di sana, yuk komitmennya gimana? Ngomong lagi kerjaan Allah, yuk komitmennya gimana? 都是类似的事情，有关上帝的作为，你们的性质如何？ Saudara, interaksi Yosua dan Israel pada saat itu, tanya jawabnya itu sebanyak berapa saudara kalau saudara kita kira? 当时约书亚问以色列民呢，就是问了几次？ Saudara, ada 3 kali. 就是3次。 3 kali itu capek nggak ya saudara ya? 3次很累吗？ Ya kalau misalnya di rumah gitu ya, dipanggil untuk makan berapa kali saudara batas kesabarannya? 比方说在家里叫你们吃饭，叫了 Misalnya 几次？ istri panggil suami untuk makan gitu ya. 妻子叫丈夫吃饭， Atau misalnya membangunkan pasangan misalnya ya. 还是叫对象起来， Atau panggil untuk berangkat keluar tadi pagi ke gereja, ayo keluar gitu ya. 还是叫他去教会？ Berapa kali saudara batasnya ya? 你叫了几次呢？ Kalau saya tidak panjang sih saudara ya, sabar saya ya. 如果我是不耐烦， Saya paling 2 kali begitu ya biasanya ya. 我叫了2次。 Nah, saya 3 kali itu udah keterlaluan lah gitu ya. 如果3次呢，就有一点过 Rasanya 分 agak，capek. 就已经开始觉得累了。 Saudara, tapi angka 3 itu berarti banyak saudara di Alkitab ya. 3就是很多的意思。 Saudara, mungkin kita teringat 3 kali itu tentang Yesus dan Petrus. 我们可能记得3次就是耶稣与彼得。 Saudara, ketika Yesus dan Petrus punya interaksi, 当耶稣与彼得交流的时候， ketika Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. 当彼得否认耶稣，否认了几次呢？就是3次 Dan。ketika Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan Petrus, 当耶稣复活的时候，他与彼得见面， Yesus tanya 3 pertanyaan yang sama. 耶稣问了同样3个问题， Pertanyaan yang mungkin sering muncul. 可能时常出现。 Apakah engkau mengasihi aku? Do you Ni- love me? 你是否爱我？ Tanya yang sama 3 kali. 问同样的事情3次。 Sampai Petrus di Alkitab mencatat, Yesus itu sedih rasanya. 圣经记载耶稣感觉到很难 Petrus 过， itu berapi-api orangnya ya. 彼得是很热情的。 Tapi ketika 3 kali itu terjadi, 3 kali ia menyangkal, 3 kali ia ditanya sama Yesus, sedih dia, kena mental juga dia. 他3次否认，当耶稣问他同样的事情3次，他也感觉到很难过。 Tapi toh dia tetap ambil pilihan untuk setia itu. 但是他仍然选择忠信。 Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 神啊，你知道一切，你知道我有多爱你。 Tetap dia ambil komitmen, pilih untuk setia. 他仍然选择忠信。 Saudara, kalau kita dan Yesus seperti apa?
如果我们与耶稣是怎样呢？ Saudara, mungkin kita sama seperti Petrus, 可能我们跟彼得一样， sama seperti bangsa Israel. 跟以色列民一样。 Yosua sudah tahu, Yosua sudah katakan, 约书亚已经知道了，他也曾经说过了， takkan sanggup kamu, 你们不可能，万万不能， takkan sanggup kita. 你们万万没有能力。 Dan memang kita tidak sanggup, saudara. 我们本来是没有能力， Dan kita butuh Injil. 我们需要福音。 Di dalam ketidaksanggupan kita untuk setia, 在我们的不能的情况之下， Yesus datang ke dunia menunjukkan kesetiaannya, 耶稣来到世上，表现了他的忠心， supaya kita yang tidak sanggup menjadi sanggup. 让我们的不能成为能。 Saudara, Tuhan tidak biarkan kita begitu saja. 上帝从来没有离弃过我们。 Israel pada saat itu, 当时的以色列 kalau 民， kita lihat ayat 28, 我们看第28节， mereka itu tidak dibiarkan begitu saja. 他们没有这样的走开， Tapi mereka diperlengkapi dengan milik pusakanya masing-masing. 但是他们有各自自己的地业。 Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. 于是约书亚打发百姓各归自己的地业去了。 Saudara, kita diberikan sesuatu oleh Allah. 上帝给我们一个， Kita diberikan milik. 上帝给我们他的产业。 Saudara, jangan sampai milik-milik pusaka itu kita jadikan berhala. 不要让那些产业成为我们的偶像， Tetapi jadikan itu pengingat untuk setia kepada 但 Tuhan. 但是要提醒我们要忠心于上帝。 Saudara, saya ingin menutup khotbah kita dengan kita melakukan bacaan bertanggapan sekali lagi dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu dalam bahasa Mandarin ya. 我以起因经文来结束这个讲道，先用印尼文读。 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, atau ilah-ilah lain. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. 若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地亚摩利人的神呢？或是别神？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神。你们若离弃耶和华去侍奉外邦的神，耶和华在降福之后必转而降祸于你们，把你们灭绝。不，我们要专一侍奉耶和华。 Saudara, beribadah kepada Tuhan artinya juga meninggikan nilai dan memantulkan atribut dari Tuhan. 敬拜上帝就是高举上帝。 Dan biarlah ketika kita saat ini memilih untuk setia kepada Tuhan, 当我们选择了要忠心于主， kita bukan hanya setia kepada pribadi Tuhan saja, 我们不单单忠心于上帝个人， tapi juga kepada nilai-nilai Allah. 但是也是上帝的属性。 Di tengah masa seperti ini, masa yang begitu sulit, 在这样困难的情况之 biarlah 下， kita juga boleh menunjukkan Kristus di tengah kegelapan ini. 在黑暗的世界里，我们也可以表现基督。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Kami bersyukur kami boleh diberikan pilihan. 神啊，感谢你，我们有选择， Kami punya kehendak bebas, 我们有自由的， dan itu semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. 这一切都是你的恩典。 Kami bersyukur ketika kami boleh mengenal Engkau, 感谢你，当我们可以认识你的时候， sehingga kami boleh mengambil pilihan yang jauh lebih baik. 所以我们可以选择更好的。 Namun Kau juga melihat kegagalan-kegagalan kami ya Tuhan. 但是你也看到我们的失败， Tuhan tempatkan kami pada sikem-sikem, 把我们摆在世间， supaya kami juga boleh melihat kegagalan kami juga komitmen kami. 让我们可以看到我们的失败和我们的决心。 Dan biarlah pada hari ini ketika kami boleh kembali mengambil komitmen di hadapan Allah, 让今天早上我们在你面前决心的时候， kami melihat kegagalan kami di masa lampau. 我们看了过去的失败， Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik yang telah membereskan itu semua. 我们相信你何等的美善已经处理了这一切。
Dan kami mau untuk mengambil perjanjian yang baru bersama dengan Tuhan. 我们要与你更新的立约， Kami mau untuk hidup setia. 我们要忠心于你。 Kami tahu kami lemah ya Tuhan. 我们知道我们 Oleh 多么 sebab 的软 itu 弱， kami memohon Allah Roh Kudus boleh menyertai kami, 因此求圣灵帮助我们， memberikan kami kekuatan, 给我们力量， bahkan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. 给我们能力，成为其他人的祝福。 Khususnya di tengah masa-masa yang tidak mudah seperti ini, 特别在困难的时 biarlah 刻， terang Kristus boleh terpancar di dalam kegelapan. 让基督能够在黑暗里表现出来。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的名， Allah yang telah menunjukkan kesetiaannya kepada kami terlebih dahulu, 你献给我们信使， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan